Alright. Okay, saya teruskan ya insyaAllah. Huh. Okay, so topik kita adalah strategi penurunan berat badan. Actually, dia ilmu basic tapi kita susun balik lah supaya semua orang faham and then nampak lah dia dalam bentuk macam mana kan. Rasanya ramai juga dah tahu tapi tak apa. Kita cubalah kan macam tu kan. Okay, so pada malam ni saya dipertanggungjawabkan untuk menceritakan tentang strategi penurunan berat badan. Tapi saya kenalkan dululah diri saya kan. Saya Fatimah Ahmad, usia 38 tahun, Alhamdulillah. So pengalaman saya turunkan berat daripada 2015. Berat saya tak adalah berat sangat tapi berat lah kan macam tu, 72 kilo selepas saya beranak anak sulung macam tu. Ketika tu saya jual kek, setakat sebulan boleh jual 1,000 bekas kek tu sangat-sangat sangat-sangat normal lah, boleh lah jual macam tu kan. Dan lifestyle saya masa tu memang makan banyak kek, makan dessert sebab yelah kita jual kek, so kita mestilah nak rasa kek tu macam mana, dessert tu macam mana kan. Dan favourite saya masa tu teh tarik. Tapi saya macam insaf lah sebab sedar time tu saya macam ada allergic dengan gluten, allergic dengan tepung gandum tu semua. So saya tarik diri daripada jual kek sebab benda tu macam merosakkan badan kan, macam tu kan, menyebabkan macam saya muntah-muntah, pening kepala. So saya berusaha lah masa tu kan dah tahu berat, so berusaha untuk turunkan berat. Masa tu saya buat calorie in calorie out and then saya ada buat juga diet suku-suku separuh. Dan ni masa zaman sebelum PKP tau. So masa tu daripada 72 saya berjaya turun ke 62, tapi ambil masa lama, 2-3 tahun tak silap, lama. Dan saya selalu hiking dan running lah, so maknanya aktif. Saya punya lifestyle ketika tu sangat aktif. So setiap minggu memang ada je aktiviti hiking, running. Belum kira hari biasa lepas kerja pergi training kan, pergi jogging tu semua. Dan juga dalam masa sama saya buat lifestyle tak makan gandum lah, tolak gluten. And then saya elakkan susu kan disebabkan dairy product sebab saya ada leaky gut yang teruk. So saya memang amalkan gluten free lah masa tu. Tapi saya masih lagi brain fog walaupun macam berat dah ringan macam tu kan. Tapi saya masih lagi brain fog and then mood saya down, kadang-kadang lengur, penat, lesu, and then selalu tidur dan saya sentiasa craving macam nak makan tu, sentiasa mengunyah dari pagi sampai ke petang. So benda tu macam yes kita dah kurus tapi simptom tu makin lama makin teruk. Saya ingatkan sebab usia. Siapa sini rasa macam oh kita dah berusia ni sebab tu kita selalu lesu, kita selalu letih kan. Saya memang ingat oh usia ni kan. Tapi tiap-tiap minggu pergi hiking tapi macam energy tu tak ada tau macam tu kan. Lepas tu tahun lepas ketika saya 6 bulan pregnant, anak yang kedua, saya belajar pasal PMLS dengan IFLK. Waktu tu macam saya buat IFLK dan low carb lah. Saya test tau. Sebab macam menarik bila tengok macam mana boleh dapat energi balik tu semua. Saya pun test lah. Dan walaupun saya masa tu pregnant, tapi energi saya tak down. Berbeza masa saya pregnant anak pertama umur 28 kot macam tu kan. Lepas tu pregnant anak kedua umur 37, macam almost 9 tahun gap tu. Tapi bila saya amalkan IFLK dan low carb, energi tu ada. Maknanya macam pregnant kali pertama tu asyik tidur je kan. Memang kerja saya tidur je. Memang orang kata macam tak orang kata tak produktif langsung lah kan. Tapi bila pregnant kali kedua ni memang sangat energetik, ada tak lengur, lepas tu seronok, makan pun sedap macam tu kan. So sekarang saya dah baby pun dah setahun breastfeed, dah berusia setahun. So saya dah amalkan IFLK ni dalam setahun setengah lah macam tu kan. So apa yang saya perasan macam brain fog saya hilang. Daripada dulu saya tak boleh nak fokus, tak boleh nak buat kerja tu semua, benda tu macam datang balik lah slowly kan. So saya seronok, suka. So the reason kenapa saya join PMLS ni sebab saya nak ajak ramai lagi buat benda yang sama sebab saya suka efek dia. Lepas tu mood kita pun better, macam lagi better lah. Kalau tak dulu macam mood swing je, rasa nak bad mood je, rasa nak mengamuk je kan. Dan saya pun kagum lah macam diri saya boleh cut sugar. Daripada dulu saya ni peminat kek, peminat dessert kan. Tapi saya boleh cut sugar. Sebenarnya tak susah. Lepas tu leaky gut pun sangat-sangat improve. Kalau dulu setakat Panadol tu memang kena standby dalam kereta setiap hari sebab memang akan kenalah leaky gut punya attack tu kan. GERD pun memang akan kena. Memang kena standby lah Panadol. Panadol tu macam orang kata apa?
suplemen lah macam tu kan. Tapi sekarang Alhamdulillah, macam sebulan sekali, 2 kali je lah saya kena makan Panadol disebabkan oleh leaky gut. Tapi okey lah, sangat improve. So, disebabkan ni lah saya memang suka. PMLS ni saya suka efek dia, saya suka keseronokan dia, dan bila saya ajarkan kawan, dia orang buat dan ada efek dia. Macam dia orang buat dan dia orang pun suka juga dengan efek tu. Dan bila macam join PMLS Fighters kan, ajar pada peserta-peserta semua, dia orang pun nampak ada efek dia. So saya seronok. So kita share apa yang kita seronok, apa yang kita suka buat, kita share pada ramai orang. Macam tu. Leaky gut ni di mana usus kita macam ada, dia tak, usus kita sebenarnya rapat tau macam ni kan. So segala toksik ke apa, dia tak boleh nak masuk sebab dia macam usus kita kuat. Tapi ada sesetengah orang dia ada keradangan usus, especially kalau dia makan banyak gula ataupun gluten lah mostly kan. So usus dia macam ada rongga-rongga tau. Macam dia ada bocor macam tu. So bila bocor, jadi toksik-toksik daripada makanan dia akan masuk dia akan masuk dalam kita punya salur darah. Jadi bila masuk salur darah, itulah menyebabkan eczema, itulah menyebabkan migraine, itulah menyebabkan psoriasis. Dia akan menyebabkan sakit-sakit lain datang lah macam tu disebabkan kebocoran toksin dalam salur darah. Macam tu. Amboi Abang Jebon kemain Alright, kita teruskan. Okay, so daripada situ saya sedar sebenarnya kurus tak cukup. Maknanya macam yelah, daripada saya 72 kilo kan dengan lifestyle yang tak berapa sihat. So saya turunkan ke 62 kilo. Tapi sebenarnya lifestyle tu tak sihat. Yelah walaupun buat gluten free tapi masih lagi tinggi karbo. Lepas tu masih lagi ada processed food, junk food tu semua. So saya belajar daripada IFLK ni, kurus sahaja tak cukup. Kita kena ada kesihatan tu sihat dari segi fizikal, dari segi sakit metabolik lah. Maknanya daripada blood test kita, bacaan gula, bacaan tekanan darah, lepas tu dari segi kiranya lebih kepada blood work kita lah, dari segi bacaan darah kita normal lah macam tu, fizikal tu. Of course dari segi kecergasan kita lah kan, tidaklah kita macam duduk sedentary, tak bergerak ke apa. Lepas tu dari segi minda kita, dan juga dari segi emosi. Sebab sesungguhnya kita macam kalau boleh kita nak bagi 100% best effort kepada family, kepada kerja kan, kepada usaha kita tu semua. Tapi kalau empat-empat ni tak cukup, macam especially emosi kita, minda kita tak cukup sihat, dia akan effect tau. Daripada kita boleh contribute 100% kita punya best effort, terus kita akan pergi ke maybe 50%, 40% macam tu. So, bila kita sihat dari segi fizikal, kecergasan, minda, emosi, secara tak langsung kita akan kurus. Itu macam bonus lah sebenarnya. Macam tu. Kita tak nak kita kurus, tapi kita mengamuk kerja kan. Atau inflasi dalam badan kita tinggi kan. Disebabkan gula ke, disebabkan hormon tak stabil ke apa kan. So, benda-benda macam tu yang sebenarnya kita nak kena target tau. Kita perlu sihat dan juga kita insyaAllah kita akan kurus sebagai bonus macam tu. So, strategi penurunan berat badan ini dari konteks IFLK, sebab kalau setakat nak turun berat badan, kita boleh je buat cara diet suku-suku separuh ataupun calorie in, calorie out. Tapi sebenarnya kita nak macam holistik tau. Maknanya sihat tu secara holistik lah kan, daripada dalaman, luaran, fizikal, emosi macam tu. So inilah dia punya lima macam rahsia ataupun strategi dia lah kan, iaitu intermittent fasting, lazy keto, brisk walk ataupun exercise ringan. Lepas tu rest dan stress management, lebih kepada tidur, dan juga suplementasi. Alright. So, ramai orang ingat IFLK ni sebenarnya macam kompleks, macam terlalu rumit atau macam banyaknya benda nak kena buat kan, ataupun banyaknya benda tak boleh makan, banyak sangat restriction. Sebenarnya kan kita ambil yang ringkas sebab kata Pok Cik lah kan. Hidup ni kita sendiri yang tentukan. Kita sendiri tentukan nak ringkas ataupun nak kompleks macam tu kan. So sebenarnya hidup sihat ni dia tak perlu pun rumit. Dan dengan IFLK kita belajar sebenarnya sesuaikan gaya makan kita ikut rutin kita dan tanpa rasa terbeban. So, intermittent fasting ni dia sebenarnya lebih kepada bila nak makan tau. Maknanya waktu makan lah, macam jadual makan lah macam tu kan. So, sebab saya tahu ada beginner juga kan yang join kelas malam ni. So, untuk beginner,
dia sebolehnya kan, kalau beginner jangan terus start 16 jam puasa, sebab kita tak boleh nak sustain. Sebab bila badan dah biasa makan 5 kali sehari kan, 6 kali sehari, tiba-tiba kita nak buat 16 jam puasa, badan terkejut tau. Maybe seminggu kita boleh buat, tapi untuk kita sentiasa buat dan buat dan buat, maknanya kita nak jadikan lifestyle, maybe seminggu je buat, lepas tu tak payahlah buat, macam tu penatlah badan macam tu kan. So sebab tu untuk beginner memang kita sangat-sangat cadangkan start small, start ringkas, macam small step tak apa, janji kita sustain, janji kita buat benda tu dan jadikan lifestyle. Macam tu. So macam untuk beginner start daripada 12 jam puasa dan 12 jam eating window. Start daripada 7 PM tu last makan. Lepas tu makan seterusnya 7 pagi dengan 3 kali makan. Macam tu lah. Lepas tu tambahlah sejam setiap hari. Sehingga kita dapat baseline 16 jam makan. 16 jam puasa dan 8 jam eating window. Maknanya macam pukul 7 tu last makan dan next meal tu pukul 11 pagi macam tu. And then sesekali kita boleh jugalah buat umat. Umat ni famous juga, iaitu 1 meal a day. Maknanya kita makan sehari sekali je, around pukul 2 ataupun pukul 3. Macam tu. So kita kena ingat tau, kita kena jaga. Benda ni macam disiplin sebenarnya. Kita kena latih diri. So kita kena latih diri pasal bila nak makan dan juga kita kena latih diri tentang apa nak makan. Macam tu. Apa yang nak makan sebenarnya, kalau untuk lazy keto, kita ada carbo allowance 50 gram karbo. So 50 gram karbo ni kita boleh makan haiwan comel, maknanya lauk pauk lah kan, dan juga sedikit sayuran hijau. Actually macam contohnya lazy keto ni dia berasaskan kita boleh je tapau makanan dekat kedai makan, restoran tu semua. Janji dia lauk pauk dan 50 gram karbo ni sebenarnya dah tersembunyi dalam kuah-kuah tu semua. Macam tu. Dan apa makanan yang kita kena avoid macam karbohidrat, nasi, apa-apa jenis tepung, kuih muih, keledek, ubi, macam tu. Dan serta buah-buahan dan juga gula putih, walaupun gula tu macam jenis yang natural tau, macam madu, gula merah, gula Melaka, tu semua kita kena avoid. Dan juga apa-apa yang processed food, junk food tu semua. Dan of course kita utamakan real food. Dan untuk orang yang baru start, jangan terus cut sugar dengan karbo, macam slowly lah tukar macam tu. So dia punya tips dia adalah start dulu dengan bila nak makan, maknanya kita start dengan IF dulu, buat IF dulu. Lepas tu slowly baru kita tukar apa yang kita nak makan macam tu. Haiwan comel tu sebenarnya apa-apa lauk lah sebenarnya. Apa-apa haiwan yang ada muka, yang tu kita panggil sebagai haiwan comel. Macam tu. Sebenarnya apa-apa lauk pauk lah yang kita boleh jumpa dekat restoran lauk macam tu. Arnab pun comel kan. So, strategi yang ketiga adalah brisk walk. Brisk walk ni sebenarnya kita nak sentiasa bergerak tau. Sebab kita nak sentiasa bergerak aktif. Kalau ada orang dia sentiasa, dia macam first dia buat IFLK, dia tak senaman lagi. Maybe berat dia, maybe dia tak suka senam ataupun maybe berat dia masih banyak lagi tu semua kan. It's okay. Tapi eventually macam bila dah lama buat IFLK, bila dah berat pun dah turun banyak, eventually kita kena buat brisk walk ni sebab kita nak bergerak aktif. Sebab kesihatan metabolik dan kesihatan fizikal, maknanya kita punya pergerakan kita, dia lah dua benda yang berbeza sebenarnya. So bila kita brisk walk kan, satu kita dapat bakar lemak sambil kita dapat vitamin D kalau kita brisk walk waktu pagi tu semua. Dan kedua, kita dapat stabilkan jantung kita dan otot. Otot paling penting sebab seiring dengan usia, otot kita akan makin lama makin kurang. Jadi kita nak maintain tu dengan brisk walk, dengan buat exercise. Dan kalau dah biasa brisk walk, boleh lari-lari anak atau boleh jogging, ataupun bila dah lama-lama boleh buat resistance training. Yang penting kena bergerak, kena sentiasa bergerak aktif. Dan dalam masa sama, brisk walk ni juga dia stabilkan gula, macam tu. Dan brisk walk ni boleh buat waktu pagi atau waktu petang lah, ikutlah pada jadual orang kan. Tapi kalau nak untuk weight loss yang sangat-sangat efektif, make sure kita brisk walk dalam fasting mode. Maknanya dalam keadaan kita ketosis, dalam keadaan kita tengah berpuasa macam tu. Dan secara tak langsung kan, bila kita buat brisk walk ni, sebenarnya kita release stress kita. Siapa yang stress bekerja ke apa kan, dia release stress dan juga kita akan tidur lena. Nampak tak macam mana brisk walk ni dia macam komplimen lah kepada kehidupan kita macam tu.
Lepas tu seterusnya stres dan juga rest. Dua benda ni sebenarnya yang sangat-sangat orang lupa tau, atau orang sebenarnya tak ambil kisah. Saya dulu pun masa saya badan besar kan, memang saya tidur tak cukup. Memang kadang saya tidur 2-3 jam je sehari sebab sibuk dengan kerja. Lepas tu buat bisnes pula tu kan. Tak maaf lah. Ini adalah iklan tidak berbayar ya. Lepas tu tidur yang cukup tu macam mana? Dia macam 6 jam minimum lah macam tu. Sebenarnya orang tak tahu tau. Sebenarnya fat burning tu berlaku banyak ketika tidur. Dan sebab tu kita kena tidur awal dan bangun awal. Even dalam Al-Quran tu ada cerita juga berkaitan dengan malam tu dicipta untuk kita berehat dan siang dicipta untuk kita beraktiviti. Ini berkaitan dengan circadian rhythm macam tu. So satu, tidur yang cukup. Sebab kalau kita tidur tak cukup, kita akan stres. So kortisol kita akan tinggi dan berat kita akan sangat-sangat susah nak turun. Dan yang kedua juga, manage stress. Stress sama ada dekat tempat kerja, stress dengan family ataupun stress dengan relationship atau stress dengan toxic ke apa kan. Kita kena handle stress ni dengan baik sebab bila dia sama dengan tidur lah. Kalau tidur tak cukup, bila kita stres, kortisol akan tinggi, berat pun susah nak turun. So benda ni memang penting sebenarnya untuk penurunan berat badan. Dia juga penting untuk kita punya mental health dan juga untuk emosi kita macam tu. So kalau kita ada kerja kan, macam kerja yang banyak kan macam tu, janganlah bawa kerja tu balik rumah atau janganlah bawa kerja tu macam malam pun tidur fikir lagi pasal kerja. Kalau boleh tinggal terus dekat office and then start balik esok. Sebab tak berbaloi sebenarnya kita streskan diri kita dengan kerja 24 jam. Sangat-sangat tak berbaloi. Sebab saya dulu pun memang kerja construction memang penat tau. Memang bila fikir balik memang tak berbaloi lah. Malam pun kita fikir pasal kerja tu semua kan. So bila kita nak rehat betul-betul macam tu. So sebenarnya dia ada tips tau untuk kita tidur lena. Untuk kita untuk kita tidur lena, kita boleh dapatkan magnesium dan juga kita boleh dapatkan vitamin D daripada brisk walk supaya tidur lena dan juga supaya stres tu terkawal lah macam tu. Dia macam antara tips lah kalau susah sangat nak tidur kan. Kita boleh dapatkan magnesium dan juga vitamin D brisk walk. Dia akan sangat-sangat membantu tidur dan juga stres macam tu. Alright. Dan yang kelima adalah suplementasi. Okey, kita kena terima hakikat. Sebenarnya makanan kita tak sama. Sekejap ya. Okey, kita kena terima hakikat makanan kita tak sama macam zaman atuk nenek kita dulu tau. Macam zaman dulu, diorang bela sendiri ayam. So ayam tu bebas berlari kan, makan ulat-ulat tu semua kan. Lepas tu lembu pula makan rumput dan juga ikan yang ditangkap segar. Makanan kita sekarang memang sangat-sangat tak sama dengan zaman dulu punya makanan. So kita kena terima hakikat tu. Dan kebanyakan ayam kita, lembu kita, ikan tu semua makan pellet, makan makanan yang buatan kan. Jadi makanan tu semua tinggi omega 6. Juga sayur hijau yang kita makan ni tinggi baja dan juga tinggi racun serangga. So secara tak langsung kita kena terima hakikat yang makanan sekarang ni sangat-sangat tinggi omega 6 dan menyebabkan inflamasi. Macam saya pun, saya kena terima hakikat lah benda ni kan. Jadi sebab tu kita ambil fish oil untuk counter balik omega 6 yang tinggi. Sebab fish oil ni dia ada omega 3 macam tu. Sebab omega 3 dengan omega 6 kena seimbang. So kalau inflamasi badan kita tinggi disebabkan oleh ratio omega ni tak seimbang, kita masih lagi susah nak turun berat badan. Sebab badan macam tak boleh nak turun sebab badan masih inflamasi tinggi macam tu. Dan sebenarnya ramai tak tahu tau, macam 50% manusia sebenarnya boleh serap nutrisi, dia hanya boleh serap, hanya 50% manusia je boleh serap nutrisi dari sumber sintetik. Maknanya selebihnya manusia tu dia tak boleh nak serap pun. Contohnya kalau suplemen tu sintetik, kalau dia consume, dia sebenarnya tak boleh nak, badan dia tak boleh nak serap disebabkan maybe dia ada leaky gut ataupun dia ada usus problem ataupun dia ada sakit-sakit lain tu semua kan. So orang-orang macam ni dia perlukan sumber yang organik. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun orang kata apa, oh sumber organik ni mahal tu semua, tapi sebab kadar serapan organik ni lagi tinggi berbanding sintetik. Sebab itulah suplemen organik ni masih lagi diperlukan.
Dan kita juga kena terima hakikat yang semua diet ni akan kekurangan nutrisi. Macam walaupun iklim pun akan kekurangan nutrisi. Lepas tu kalau kita buat Atkins, even IFLK, dia akan kekurangan nutrisi dari segi mostly lebih kepada B complex ataupun multivitamin lah tu semua. Jadi memang penting sangat-sangat untuk kita top up kita punya suplementasi dalam badan kita supaya kita boleh control, supaya kita, penurunan berat badan kita boleh efisien dan juga supaya boleh tak apa, okay. Jadi memang pentinglah sebenarnya suplementasi. Inilah sesuatu yang tak ramai orang cakna tau. Orang macam pandang enteng lah benda tu. Okay. Sekejap ya. Boleh tak? Sekejap saya close kamera kejap. Boleh. Sekejap minta maaf ya. Kejap. Ini cabaran kita buat kelas kan. Jadi masing-masing ada cabaran sendirilah. Ini pula cabaran kita punya speaker malam ni. Tapi tak apa, kita teruskan juga program kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alright, okay. Okay. Okay, kita start balik. Right, okay. Tak maaflah iklan tidak berbayar ya kan. So, jadi apa yang saya cerita tadi, 5 perkara tadi kan. Macam mana sekalipun kita kena plan untuk lifestyle kita. Jadikan dia lifestyle. Sebab kita penat buat. Kemain siap lagu Abang Jabon. Amboi. Kita kiranya kan kita dah penat kan. Kita sebenarnya buat IFLK ni penat sebenarnya. Dia bukan senang. So kita dah usaha kan. Kita dah planning tu semua. So kita kena jadikan dia lifestyle. Bukanlah sekadar kita buat untuk 2-3 bulan dah dapat berat ideal and then kita lupa. Kita macam balik kembali kepada rutin asal. Oh sayang. Memang sayang sebab IFLK ni sesuatu yang kita kena buat lifestyle lah. Kena buat sampai bila-bila. Jadi kan kita kena plan. Nak kena jadikan lifestyle, kita kena rancang dan kita kena buatlah macam tu kan. So macam untuk intermittent fasting, kita kena rancang nak makan tu bila. Lepas tu kita boleh adjust dengan rutin harian dan juga jadual waktu makan kita macam mana. Dan untuk lazy keto, apa nak makan, kalau siapa yang duduk rumah macam saya, buatlah meal prep. Lepas tu siapa yang bekerja tu kan, selalu plan. Kedai mana nak beli lauk. Lepas tu contoh kalau nak pergi travel, nak makan apa kan. Benda-benda macam ni lah kan. Dan sama jugalah dengan brisk walk. Kita kena set up rutin untuk exercise. Kalau perasan macam Coach Afif, dia setiap hari Jumaat dia mesti akan buat long run. Dia macam ada rutin dia. Macam mana sekalipun hari Jumaat dia akan buat long run. Jadi memang kita kena set up rutin kita sendiri untuk exercise. Saya sendiri pun cubalah untuk buat seminggu sekali dengan anak-anak buat aktiviti riadah macam tu kan. Macam tu benda ni semua actually kita kena plan tau. Dia takkan datang secara semula jadi. Macam tu. Sama juga dengan sleep dengan stress management. So kita kena plan kita nak tidur tu pukul berapa, nak bangun tu pukul berapa dan kita kena aware pasal stres kita. Apa yang menyebabkan kita stres, lepas tu macam mana kita nak handle stres tu supaya benda tu tak berterusan lah, tak melampau macam tu kan. Benda-benda ni semua hidup kita tau. So kita kena juga manage lah macam tu kan. Dan juga suplementasi. Sebab suplementasi ni sebenarnya dia membantulah sikit sebanyak kan. Bantu untuk kita tidur lena, bantu untuk kita top up nutrisi tak cukup dan juga bantu untuk rendahkan inflamasi. Sebab ada orang dia bukan semua orang macam boleh turun dengan mudah atau bukan semua orang boleh dapat makanan yang lengkap dengan semua nutrisi. Sebab makanan yang fully organik macam lembu grass fed tu semua memang mahal lah kan. Tapi dia memang cukup nutrisi. Jadi kita kena cover lah balik dengan suplementasi macam tu. And then okay. Lepas tu sebenarnya terbalik ni tapi tak apa. Alright, okay. So sebab itulah untuk jadikan macam IFLK ni sebagai lifestyle secara tak langsung kita kena ada satu komuniti. Macam tu. Komuniti yang faham struggle tu. Sebab jujurnya IFLK ni dia
tak senang tapi tak susah macam tu. Ada orang senang terus boleh buat, ada orang susah dia struggle macam tu kan. Tapi IFLK ni kita nak jadikan dalam lifestyle senang, tak senang, tak susah tapi sebenarnya doable. Macam tu. So bila kita dalam satu komuniti yang sama macam tu kan, so struggle orang kita akan sama-sama struggle, kita akan sama-sama faham struggle masing-masing macam itulah kan. So kita boleh maintain lifestyle kita supaya sentiasa sihat dan sentiasa kurus insya-Allah. Dan juga kebanyakan problem yang orang lain dapat ialah dia orang sekeliling tak faham method IFLK, macam makan lauk macam benda lah dia ni, puasa tak nak minum, tak nak makan, macam kenapa lah dia ni kan, asyik kena kecam je kalau kita buat IFLK kan. So bila kita berada dalam satu komuniti, benda tu semua sama-sama kita bincang tau, sama-sama kita faham, macam kita tak ada masalah lah kena kecam macam tak apalah dia tak faham aku, tak apa, sebab dalam komuniti kita ada geng-geng kita yang faham macam tu. So bila kita dalam komuniti kita akan strong. Lepas tu cabaran tu memang sentiasa ada. Tapi bila dalam komuniti kita akan sentiasa support lah sesama kita macam tu. So macam dalam komuniti kita kan, PMLS sekarang ni kan, kita sentiasa walk the talk lah. Dia bukannya setakat teori sesaja. Takkanlah macam teori suruh buat IFLK tu semua kan. Tapi kalau tengok kita antara coaches kita tu semua banyak dah turun. Tapi walaupun sebenarnya turun banyak, tapi setiap orang ada penurunan yang berbeza lah disebabkan rutin diorang, disebabkan cara dia kan. Macam Abang Jebon memang terror lah kalau bab-bab turun berat dengan banyak macam tu kan. Nanti kita masukkan pula muka Abang Jebon dalam ni kan. Macam tu. Sebenarnya turun berat ni sangat-sangat boleh dibuat kalau kita faham sebenarnya rutin 5 yang saya cakap tadi tu kan, strategi yang 5 tu, kalau kita ikut satu-satu tu semua memang sangat-sangat boleh dilakukan dan boleh dibuat macam tu. Lepas tu dalam komuniti ni apa yang kita dapat? Kita dapat ilmu kesihatan sepanjang hayat. Sebenarnya kan kalau masa Pok Cik tu buat PMLS ni, dia sebenarnya target untuk kita ni sentiasa dapat ilmu kesihatan sepanjang hayat. Sebab ilmu kesihatan ni berubah-ubah tau. Dia akan macam sentiasa unlearn and relearn lah macam tu kan. Sebab research journal tu sentiasa berubah, sentiasa dapat finding yang terbaru macam tu. So dalam komuniti PMLS, apa yang kita akan dapat adalah nota ringkas, apa yang kita akan share lah kan antara coaches tu semua kan. Lepas tu voice note, online zoom, rakaman video, macam tu. Jadi kalau korang nak join komuniti PMLS, boleh check dengan coaches yang bawa link ke sini lah macam mana kan, macam tu. Sebab kalau ramai juga yang berjaya turunkan berat badan dibuat seorang-seorang, tapi untuk maintain tu dah satu hal yang lain, fasa yang berbeza lah macam tu kan. Contoh kan, macam bila kita buat IFLK ni, kita sebenarnya mengalami banyak fasa tau. Satu, kita kena faham IFLK tu apa. And then kita buat IFLK tu sampai turun berat, itu dah satu fasa sebenarnya. Lepas tu kita pecahkan plateau sampai satu masa berat kita stuck je kan. So kita pecahkan plateau tu dan kita capai berat ideal, tu dah fasa yang berbeza. Lepas tu kita nak maintain pula berat ideal kita, tu dah fasa yang lain. Sebab nak maintain dah lain pula ceritanya kan. Macam tu. Lepas tu bila kita dah dapat 3 fasa ni, barulah kita boleh adjust IFLK ni ikut lifestyle kita. Macam tu yang kita boleh buat sampai ke akhir hayat. Jadi itulah pentingnya ada komuniti macam tu lah kiranya. So dapat kan walaupun iklan tidak berbayar. Itulah plateau ni memang ada sebab sebenarnya. Plateau ni berapa lama dah plateau, dia kena tengok lah. Dia kena tengok plateau tu dah berapa lama berat tu stuck. Lepas tu kena tengok juga waktu period ke berat stuck. Banyaklah sebab plateau ni nak kena check satu-satu macam tu dan nak kena eksperimen sendiri-sendiri. Itu. Itulah dah terlajak kurus nak tambah otot pula, nampak tak? Dalam IFLK pun ada problem lagi satu fasa. Bila dah berat ideal, tiba makin lama makin kurus. Dah kena buat resistance training pula untuk tambah otot. Macam tu. So benda-benda macam ni adalah satu progress lah yang kita kena belajar, yang kita kena hadap macam tu. So saya harap
presentation kelas pada malam ni semua orang dapat faham, dapat input, dapat info. Yang paling penting sekali dapat buat terus lah. Itu yang paling penting sekali. Sebab IFLK ni dia bukan sekadar teori je. Kita kena buat dan kita kena faham benda tu macam mana, kenapa tu semua. Oh, dah hampir 2 bulan, Syakila. Dah nak sampai berideal tak? Syakila, kalau dah nak sampai berideal, yes, itu normal lah sebenarnya. Melainkan kalau banyak lagi berat, dan kita kena check balik rutin lah, rutin IFLK tu, ataupun kena main-main dengan jadual puasa macam tu. So ada apa-apa soalan tak? Kalau tak, saya pass kepada MC yang hebat. Yo, Abang Jebon nak tanya, risau kita. Boleh bang, nak tanya apa? Oh, nak hilangkan flabby. Mana bahagian-bahagian yang ni? Dia kan sebenarnya kalau berat tu turun dengan cepat, yes, dia akan flabby. Tapi sebab kulit kita sebenarnya kalau dia macam boleh meregang, kulit kita boleh meregang dan juga mengendur macam tu. Tapi kalau kita turun dengan berat dengan cepat, memang akan menyebabkan flabby lah sebab kulit tu tak ada masa untuk meregang semula macam tu. So sama ada kita buat resistance training, maknanya buat exercise lah kat kawasan yang contohnya yang flabby bahagian lengan kan. So kita boleh buat weight training kat lengan ataupun ambil vitamin C dengan collagen supaya kulit ni dia cepat jadi fleksibel, cepat stretching macam tu. Jadi dia akan cepatlah regang balik macam tu. Lepas tu, hai Abang Jebon soalan. Tidur dalam gelap dengan adanya cahaya. Tidur dalam gelap ni, dia saya lupalah namanya apa tapi dia lebih kepada tidur dalam gelap lebih lena lah. Bila kita dapat tidur yang lena, apa yang nama deep sleep, kita dapat deep sleep, jadi kita akan rehat dengan lama lah macam tu. Jadi pembakaran lemak tu lebih sempurna macam tu. Berbanding bila ada cahaya, kita susah nak dapatkan deep sleep tu. Kita asyik macam nak terbangun macam tu sebab badan kita confused dah cerah ke atau waktu malam lagi. Macam tu lah. Sebab dia berkaitan dengan circadian rhythm macam tu. Okay, boleh saya tambah sikit yang pasal tidur dalam gelap tu. Sebenarnya dalam bila kita tidur dalam gelap ni, badan kita ada satu hormon dipanggil melatonin. Melatonin ni lah, dia hanya terhasil bila kita berada dalam keadaan gelap. Apa benda hormon ni, melatonin ni? Dia adalah hormon tidur. Jadi kalau kita tidur dalam kegelapan, insya-Allah tubuh kita lagi mudah menghasilkan melatonin ni. Berbanding kalau kita tidur dalam tempat yang cerah ataupun kita duduk melayang handphone lagi, melayang tab ke apa semua, jadi badan kita dia susah sikit. Dia nak menghasilkan melatonin. Ingat tu, melatonin adalah hormon tidur yang membantu kita tidur lebih berkualiti dan nyenyak. Okey, dia Abang Jebon dia tahu dia saja je dia tanya tu. Tak apa. Saya nak tambah juga sikit. Okey, dah malam kan? Sebenarnya kat setiap phone sekarang ni, phone terkini dia ada satu function logo mata tau. Kalau kita klik logo tu, kita punya phone akan jadi macam agak kemerah-merahan. Apa function benda tu adalah untuk supaya tidak mendedahkan mata kita dengan blue light. Dia ada red light, blue light. Kalau blue light itu boleh mengganggu hormon melatonin. Sebab tu kenapa orang cakap jangan tengok gadget sebelum tidur. Sebab kalau tengok gadget sebelum tidur, hormon melatonin kita penghasilan dia terencap lah. So kita susah nak dapat deep sleep. Bila kita susah dapat deep sleep, maka kita punya recovery, kita punya grow, dia ni lah terganggu lah. Jadi kalau ni dah malam kan, cuba tengok handset anda, adakah anda aktifkan dia punya function red light tu, cahaya merah. Sebab kalau kita tak aktifkan tu, maka kita sebenarnya sedang mendedahkan diri dengan blue light, cahaya biru. Itu saja. Wallahualam.
Alright, soalan daripada Faris, selalu minum kopi badan boleh berangin tak? Itu dia bergantung sebenarnya pada orang. Ada orang yes dia berangin, ada orang dia akan better. Macam dia minum kopi dia akan lagi aktif, lagi fokus, lagi bertenaga kan. Ada orang dia minum kopi badan dia macam intolerance dengan kopi. Jadi itu kena try dulu dan eksperimen sendirilah macam tu. Kalau jenis yang badan mudah berangin ni, kalau boleh minum kopi waktu meal ataupun jangan minum kopi waktu perut kosong macam tu. Macam mana nak bagi hilang angin dalam badan? Angin Kalau tu tanya disebabkan Pak, apa? boleh Dia kena jawab tengok yang pada betul ke? makanan tu. Dia kena tengok angin tu disebabkan oleh apa? Sama ada puasa ke, sama ada makan ke, dan kena tengok makanan apa yang menyebabkan angin macam tu. Dia tak sesenang lah nak cakap macam mana nak bagi hilang angin tu. Kena tengok penyebab dia. Kalau dah tahu sebab, then kita boleh avoid ke ataupun boleh tukar rutin IF ke macam tu. Jika kita, okey, soalan daripada Izwan. Jika kita makan last jam 9, tidur pukul 10, skip breakfast, makan balik jam 1, boleh ke? Dia kan kalau boleh last meal tu 3-4 jam sebelum tidur lah kalau boleh. Melainkan dah tak boleh dan tak boleh buat apalah. Tapi kalau boleh last meal tu 3-4 jam sebelum tidur supaya perut ada masa nak digest makanan kita dan kita pun tidur dalam keadaan macam selesa lah, lena lah macam tu kan. Tapi kalau tanya pasal esok skip breakfast, makan balik jam 1 tu boleh, tak ada masalah. Boleh. Minum kopi dalam 5-6 kali. Amboi. Kalau boleh limit lah kepada 2 kali kopi, lepas tu and then minum kopi sebelum pukul 2 petang. Sebab dia akan mengganggu waktu deep sleep, waktu tidur kita macam tu. Sama, kafein yang berlebihan dia boleh mengganggu hormon melatonin. Kalau saya punya coach pesan lepas pukul 3 elakkan minuman berkafein lah sebab dia boleh mengganggu. Sebab kita punya hormon melatonin sebenarnya mula dikeluarkan sejak petang lagi. Dan dia akan meningkat pada pukul 9-10 malam. Masa tu kita akan mengantuk, menguap. Itu tanda-tanda dia dah kemuncak lah. Tapi kalau kita stres, kita ambil kafein, benda tu mengganggu dan kita susah tidur, kita punya deep sleep pun susah. Deep sleep berapa banyak kita kena dapat setiap malam? Sekurang-kurangnya 90 minit sebetulnya. 90 minit tu minimum. Semakin banyak, maka semakin baiklah kita punya recovery dan kita punya growth, kita punya pertumbuhan. Okay? Allah Alam. Alright. Kalau ada GERD, soalan pesara, anxiety akan datang sekali package ke? Memang ada research yang mengatakan GERD dengan anxiety tu dia satu link yang ada neurotransmitter lah daripada otak dan juga perut macam tu. So, kalau kita ada GERD yang teruk, memang dia akan menyebabkan anxiety tu datang sekali macam tu. Sebab tu, kalau kita buat IFLK, kita boleh control GERD kita, secara tak langsung kita akan control anxiety kita juga. Macam tu. So, bila kita control pemakanan kita, emosi kita pun akan improve, lepas tu mood kita pun akan improve. Jadi anxiety tu akan kurang lah datang macam tu. Okay, soalan para Faris. Banyakkan minum air mineral atau air masak. Betul? Kita seram lah nak jawab soalan Abang Jebon ni. Minta ustaz lah reply. Soalan Abang Jebon ni. Waktu sesuai untuk minum kopi pukul berapa? Dia dah jawab tadi dengan soalan. Dia minum, dia tengok diri jugalah. Ada orang dia tak sesuai ambil kopi. Kalau anda orang yang jenis sesuai ambil kopi, ambil lah pada waktu pagi dan paling lewat pun petang lah. Seelok-eloknya sebelum 3 petang. Kalaupun paling sebelum asar lah sebaiknya. Kalau ambil juga, tengok orang lah. Ada orang ambil kopi tu mengganggu lah dia punya tidur. Dan kebanyakan orang sememangnya macam itulah, macam saya cakap tadi. Sebab dia boleh mengganggu keluarnya hormon melatonin yang membuat kita tidur lena lah. Mudah tidur dan tidur lena. Tambahan untuk orang yang susah tidur mungkin dia ada berkaitan dengan stres
Jadi apa perkara yang boleh membantu? Buat breathing, pernafasan sebelum tidur tu, buat relaxation lah. Dia tarik nafas yang dalam, hembus beberapa minit, insyaAllah itu akan membantu lah kita punya proses nak masuk tidur. Allah. Alright, soalan daripada Coach, Kak Nora. dengar tak suara? Dengar. Dengar. Saya gunakan speaker mic baru ni. Cuma yang pasal minum kopi tu, saya ada terbaca rasanya. Sebab kalau pagi sangat, kopi ni dia boleh menambahkan gula darah ke macam mana? Itu saya tanya tu. Untuk kepastian. Sebab ada terbaca, kalau kita minum kopi saya eloknya dalam pukul 10 ke atas. Tapi saya tak tahu sebab apa. Itu je. Okey, pagi ni sebenarnya dengar tak? Okey, pagi ni sebenarnya jangan kata kalau kita minum kopi, kita tak minum kopi pun gula akan tinggi. Sebab dia ada faktor down fenomena ataupun fenomena subuh orang panggil. Di mana pada waktu pagi badan kita akan hasilkan ekstra gula. Sebab badan kita dia dah ada setting dia tahu kita bangun pagi. Jadi untuk kita menghadapi satu hari itu badan akan standby dengan gula lebih. Dan dia akan proses gula daripada banyak simpanan gula daripada tubuh kita, sama ada dari glycogen ataupun daripada lemak badan kita. Jadi jangan kata kita minum manis sahaja boleh naik gula. Kalau kita tak minum manis pun, kita tak minum gula pun, gula tetap akan naik pada waktu pagi. Cuma dia tidak orang panggil tidaklah terlalu ketara. Kalau biasa bacaan gula 4, 5 mmol, tiba-tiba naik 12, 13 tak. Tiba dia naik lebih sikit. Lepas tu selain pada tu kopi pun kita tahu ada kopi yang lagi-lagi kalau kopi kampung cara proses dia menggunakan gula dan margarin. Dalam kopi kampung sendiri tu pun memang dah ada gula. Itu antara faktor-faktor yang boleh menaikkan gula pada waktu pagi. Okey, clear Abang Jebon. Okey, Coach. Okey. Saya minum espresso. Kalau sebut nama kopi saya espresso ke apa benda nama semua saya kenal kopi je. Alright, okay, kita sambung balik soalan daripada Kak Nora. Macam mana nak avoid supaya bila dapat berat ideal, kita nak maintain berat tanpa cheating? Okay, dia tambah otot. Tambah otot maknanya kena buat resistance training. So, bila kita tambah berat melalui tambah otot, secara tak langsung, kita ada tolerance tinggi sikit kepada karbo dan kita boleh buat low carb. Low carb ni maknanya makan macam ubi-ubian, macam itulah. So, kalau lazy keto, kita ada 50 gram karbo tolerance. Jadi, kalau low carb dalam 100 gram ke 150 gram karbo tolerance kita macam tu. Tu antara cara-cara dia lah untuk maintain berat tanpa kita cheat. Yang penting janganlah makan junk food, processed food, tepung-tepung tu semua macam tu. So low carb ni pun better lah buat. Janji kita buat resistant training macam tu. Okay, sekejap soalan daripada siapa ni? Nur Zali. Sejak 2 bulan lepas saya mula jogging 5 km dan sebab nak ikut fun run. Adakah saya perlu ambil karbo? Ustaz boleh jawab tak? Ustaz Tera kot bab ni. Bab exercise dan juga karbo. Okey, sebenarnya nak jawab pun tak pasti sebab macam ni berkenaan dengan sebab kan saya kalau fun run tak adalah setiap hari rally kita. Kan, kalau setakat fun run ni kita tak training pun tak apa. Cuma berkenaan dengan bacaan tekanan darah, okey. Kalau memang ada kerisauan pasal benda ni, pastikan ada alat untuk monitor. Sebab kita punya bacaan dari hari ke hari tu kadang-kadang berbeza. Okay? Contoh, ada orang yang normal, bila dia jumpa doktor,
jumpa jururawat, bila dia check masa tu tinggi. Tapi masih duduk kat rumah, bacaan dia tak tinggi pun. Pada lain hari, bila dia exercise, dia buat orang yang kuat exercise, biasanya heart rate dia lebih rendah berbanding dengan orang yang sedentary. Lifestyle dia kurang aktif. Okay? Tapi pasal tekanan darah ni, seelok-eloknya buat journal lah. Boleh download app BP Journal. Lepas tu buatlah kiraan BP tu secara berkala. Buat sama ada setiap hari ke ataupun seminggu 3 hingga 5 kali. Jadi kat situ kita boleh tahu average memang bacaan kita rendah, sentiasa rendah ataupun sekali-sekala saja rendah ataupun. Cuma untuk apa? Untuk kalau fun run ni setahu saya dia bawah 10 km lah. Kalau tak buat maksudnya training tu baguslah, setiap hari berlari 5 km. Cuma kalau hari-hari berlatih tak ada rehat pun tak berapa elok lah. Takut badan kita pun perlukan rehat, stres. Kalau coach saya pesan, kalau kita tak cukup tidur, kalau kita stres, apa lagi cuba elakkan untuk masa tu kiranya hari rest day lah. Kalau malam contoh tak cukup tidur, pagi ni tak perlu exercise pun tak apa. Ataupun kita masih dalam keadaan yang stres, jadi kalau hari tu kita tak exercise, seeloknya memang tak exercise lah, sebab exercise ni satu bentuk stres juga. Jadi kalau dia menambahkan stres, badan yang dah stres, maka dia akan kalau dari segi hormonal, dia akan mengeluarkan kortisol lah, kortisol dalam badan kita, dan antara kesan kortisol ni juga menaikkan insulin. Cuma pasal apa, tekanan darah tadi, macam saya cakap tadi lah, cuba buat journaling. Okay? Macam saya guna BP Journal lah, app. Itu saja. Allah Alam. Alright, soalan lain. Ada yang Coach Faizal pun dah reply. Lepas tu soalan Pesara, kopi boleh menambahkan kesan anxiety kan? Yes, sebab ada kopi dia bersifat acidic. Jadi dia menyebabkan macam GERD tu trigger lah dan menyebabkan anxiety. So kena try and error kopi tu. Paling terbaik stop dulu semua jenis kopi sampai anxiety tu dah okey. Lepas tu bolehlah nak try sikit-sikit kan, tengok jenis kopi mana yang okey macam tu. Tapi paling selamat konsum kopi ketika meal lah, bukan waktu perut kosong. Alright, ada soalan lain tak? Rasa semua dah dijawab oleh ni. Berapa kerap perlu resistant training? Dia ikut kepada keperluan sebenarnya resistant training ni. Kejap. Coach Raisul nak jawab ke? Resistant training ni? Resistant training, dia bukan resistant training saja. Apa-apa exercise, kita kena ada hari kita berehat. Kita tak boleh setiap hari buat perkara yang sama. Nanti badan kita, yang pertama badan stres, yang kedua badan kita adapt. Kalau badan kita dah beradaptasi dengan perkara tersebut, akan datang kalau kita tak buat, dia akan merajuklah badan kita. Macam tu. Macam saya, kalau exercise training, saya cuba usahakan seminggu 3 kali. Tapi full body workout lah. Maksudnya saya akan buat lower body, upper body. Ada orang dia buat split. Split maksudnya ada hari pull, ada hari push, ada hari leg. Maksudnya dia buat berasingan. Jadi seeloknya buat seminggu berapa kali, buatlah. Seeloknya kalau boleh buat 5 hari pun maksimum lah. Maksimum 6 hari. Maksudnya ada satu hari rest day kan. Maksimum. Tapi kalau minimum 3 lah paling kurang. Kalau ada salah seorang influencer beritahu, otot yang kita buat tu minimum kena dilatih 2 kali. Contoh kita buat squat. Squat ni kan lower body kita punya kaki. Jadi kita kena latih kaki kita tu sekurang-kurangnya seminggu 2 kali. Kalau kita buat push up,
seminggu tu kena untuk apa chest, kita kena latih otot dada tu seminggu 2 kali. Tapi kalau tak sempat, ikutlah berapa kali sempat. Sebab ramai je orang dalam seminggu sekali pun dia tak buat. Okay. Tapi kalau nak elok, sekurang-kurangnya 2 kali lah. Kalau boleh buat 3-4 kali, tu lebih baik. Okay. Allah Allah. Coach mana Coach Tim? Alright. Okay. Kita pun dah nak hampir pukul berapa lagi? Okay, kalau ada lagi nak buka mic pun boleh. Ada soalan nak sampaikan, buka mic pun boleh. Coach Ustaz. Buka kamera lah bang. Asyik nampak dada. Saya tak boleh buka kamera sebab kat sini saya buka aurat. Okey, baik. Apa tu berkenaan dengan resistance training tu, saya tertarik dengan yang apa yang dikongsi oleh Coach Alik Afif tentang recovery. Sebab kalau kita bebankan sangat diri kita untuk buat exercise, kita tak dapat recovery yang cukup, itu yang badan kita akan jadi stres. Ini untuk dikongsi kepada yang bertanya tadi lah. Sebab saya dah alami benda tu. Kalau badan kita tak cukup rehat, kita akan lambat turun. Betul tak Coach? Ustaz? Dia kalau untuk resistance training, tujuan resistance training adalah menambah otot lah. Okay. Macam mana kita nak tambah otot? Bila kita buat resistance training, sebenarnya kita sedang koyakkan tisu-tisu otot kita, micro tear, koyakan yang mikro, yang kecil-kecil tu. Kan, bila dia koyak, dia akan diisi oleh air dulu mula-mula. Sebab tu bila kita lepas exercise, kita nampak otot kita macam kembang kan. Tapi masa mula-mula tu, kembang tu sebab diisi oleh air. Bila kita tidur dan berehat, barulah dia berlaku recovery. Bila dia berlaku recovery, masa itulah dia akan mengembang. Akan betul-betul dibentuk. Walau bagaimanapun, bahan utama untuk pembinaan dia adalah protein. Kalau tak cukup protein, pemakanan, itu berlaku juga. So, dia berkembang tu, yang pertama, kena cukup bahan binaan, iaitu protein. Kemudian dia berlaku semasa recovery. Masa bila recovery dan growth tu, pertumbuhan tu, dia berlaku semasa kita tidur, semasa kita berehat. Kalau kita sentiasa berlatih, kemudian kita tak cukup rehat, maka pertumbuhan dia terbantuklah. Dan kalau kita rehat pun tapi tak cukup bahan binaan, iaitu protein, pun proses tu terbantuk juga. Dan untuk orang kata salah satu faktor utama juga yang perlu dipertimbangkan adalah perlu surplus kalori. Walaupun dalam penurunan berat badan, kalori in kalori out tu satu perkara yang orang kata hormonal function dia sebenarnya lebih utama berbanding kiraan kalori. Tapi untuk pembinaan otot, surplus kalori itu pun perlu diambil kira lah. Tapi jangan berlebihan, sebab kalau surplus kalori berlebihan, dia yang naik bukan otot tapi lemak. Itu saja. Wallah. Alright. Tadi apa soalan pasal kekurangan protein? Coach Faizal salah jawab dia. Selalunya kalau kita kurang protein, dia akan menyebabkan problem-problem seperti rambut gugur, lepas tu kuku rapuh, and then dia akan menyebabkan kita nampak lebih tua daripada usia,
banyak lagi lah perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan protein tu nampak berkurangan. Kiranya macam protein ni sebenarnya kita takkan terlebih makan protein sebab muak tu akan datang dululah, satiety tu akan datang dulu. Jadi protein ni bila kita makan dia adalah building block tau dalam badan kita. Maknanya protein tu lah yang buat rambut, kulit, kuku, segala-gala dalam badan kita ni kan, tulang tu semua. Protein lah yang sebagai macam batu bata lah kepada binaan-binaan dalam badan kita. Jadi bila kita kurang protein, dia akan menyebabkan tu lah tulang rapuh, benda macam tu. Kekurangan kat situ. Jadi selagi kita boleh makan protein banyak, selagi tu insya-Allah kita akan okey macam tu. Alright. Kita nak tutup pukul berapa Coach Faizal? Ke macam mana? Boleh tutup lah. Boleh tutup. Lepas ni kalau ada sebarang soalan kita boleh tanya dalam grup masing-masing. Boleh, insyaAllah coach-coach yang ada tu akan bantu jawab. Sebab kita tak boleh lama-lama. Nanti tak surprise. Alright, dan terima kasih kepada anda semua yang memberikan masa mendengar dan juga stay daripada awal sampai ke akhir. Dan terima kasih juga kerana bersabar dengan iklan yang tidak berbayar tu. Dan saya minta maaf di atas segala kekurangan yang berlaku dan segala kesilapan, dan apa yang silap tu semua dapat datang daripada saya, dan insya-Allah apa yang baik tu semua datang daripada Allah. Dan saya serahkan semula kepada Coach Faizal untuk taklimat terakhir. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada coach team kita pada hari ini dan coach-coach lain yang juga membantu menjawab soalan-soalan daripada ahli. Okey, jadi kalau kita dengar dari perkongsian coach team tadi, ada coach team cerita pasal intermittent fasting, pasal keto, pasal suplementasi. Dan sebenarnya kita nak cakap pasal suplementasi, takut ada orang salah anggap macam-macam lah. Sebab sekarang bila kita sebut suplemen ni, orang akan fikir benda-benda yang merosakkan badan. Sebenarnya hakikat dia banyak produk di luar sana dia tidak mengikut spesifikasi yang sepatutnya, tapi dia claim sebagai suplemen. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi masalah kepada orang ramai. Okay. Jadi sebelum tu tadi ada juga coach team ada bagi tahu berkenaan dengan community PMLS. Okey, sebelum pergi pada community PMLS saya nak bagi tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan saya share kejap skrin sekejap je. Saya ambil masa dalam 5 minit 10 minit macam tu. Sekejap. Okey, nampak skrin saya tu? Okey, nampak skrin saya? Nampak. Daily Plus. Okey, Daily Plus ni adalah salah satu daripada suplemen ataupun suplemen yang mempunyai multivitamin, multimineral dan juga phytonutrient. Yakni dia ada 13 jenis vitamin, 8 mineral dan 1 perkataan tumbuhan ataupun phytonutrient dan lutein. Okey, saya nak bagi tahu benda ni multivitamin kita gunakan jenama Nutrilite. Tapi kita tidak memaksa siapa-siapa pun beli. Orang yang join dalam grup Zoom kita pada malam ini, kita tidak memaksa anda mendapatkan suplemen ni, tapi kita hanya cadangkan berdasarkan apa yang coach team bagi tahu tadi, pemakanan kita pada hari ini sebenarnya tidaklah berkualiti sangat. Dari segi kalau kita cerita protein yang kita ambil, ayam sekarang, daging semua diberi dedak. Kalau sayur-sayur hari ni dia beri baja kimia apa semua. Jadi kualiti makanan hari ni memang tidak menjamin yang ia memberikan cukup
dari segi nutrisi. Jadi nak tak nak kita perlukan suplemen tambahan untuk top up, untuk cover yang mana kekurangan. Dan bila kita buat IFLK sendiri, kita buat IF dan laser keto, kita juga akan kekurangan nutrisi tertentu. Jadi multivitamin ini sangat membantu untuk tolong top up, untuk cover balik apa kekurangan yang ada. Okey, yang ni kalau siapa berminat boleh bagi tahu kat coach masing-masing ataupun admin dalam grup masing-masing. Dan yang specialnya siapa yang ambil yang dapatkan produk ni, suplemen ni, insyaAllah kita akan masukkan ke dalam satu grup PMLS integrasi yang dikelola, diketuai oleh kita punya Pak Cik Azri. Dia salah seorang founder PMLS yang sangat banyak membantu dari segi tim kita, dari segi pemakanan, kesihatan, kita punya tim PMLS ni. Lepas tu kalau ini satu cerita pasal suplemen ni. Dan ada juga satu lagi, sekejap Faizal, yang salmon tu apa dia punya guna Ya, salmon omega. Omega ni lebih kepada untuk penjagaan jantung lah. Ada banyak lagi selain pada jantung, tekanan darah apa semua, tapi dia lebih spesifik untuk berkaitan dengan jantung. Okey, nampak skrin saya ni? Nampak package PMLS. Okey. Package PMLS, ke siapa yang nak join, kita ada beberapa package. Yang pertama package light ni. Package light ni RM39 je. Ada dapat kalian MW, kupon diskaun, peluang bisnes, khidmat dasar nutrisi. Waktu kita ada group support. Group support kita, insyaAllah siapa yang join PMLS Lite paling kurang, kalau ada kelas-kelas percuma, kita akan bagi recording. Dan kita juga ada 3 e-book, kita akan bagikan 3 e-book, iaitu e-book PMLS Lite, kolesterol. Kolesterol, topik yang sangat orang panggil kritikal dan banyak berlaku kesalahfahaman dalam ni kaitan kolesterol. Dan juga e-book Keto Flow. Ini paling kurang lah package Lite ni. Yang package integrasi tadi yang saya cakap tadi lah, beli ni je, beli daily je. Ataupun boleh juga join yang package premium kita RM129, di mana kita juga ada kalian MW, kupon diskaun. Kalian MW ni, kalau kita sebut kalian MW, semua dah takut dah. Silap-silap boleh left group ni. Kalian MW ni sekadar syarat untuk kita join, kita tidak memaksa ahli membeli, apatah lagi menjual. Sebagai syarat untuk join PMLS ni, kalian MW ni. Jadi kalau nak beli tak ada masalah. Kita akan recommendkan beberapa produk, tapi kita tidak mewajibkan. Peluang bisnes pun ada. Lepas tu kita ada kelas Zoom setiap minggu, ada kelas Zoom advance. Lepas tu 4 e-book. 4 e-book pun kita akan bagi, termasuk grup pembelajaran. Grup pembelajaran dalam bentuk voice note pun ada 2 hari sekali ataupun setiap hari. Ada diketuai oleh kita punya coach Afif. Lepas tu ada cashback, ada aktiviti lah, pelbagai aktiviti. Jadi yang ni saya hanya cerita secara ringkas. Untuk dapat detail lagi, boleh refer coach masing-masing. Okey, jadi itu je lah sedikit perkongsian dari saya akan tutup kita punya kelas pada malam ni. InsyaAllah setiap minggu depan kita akan ada lagi kelas lain, topik yang mungkin berbeza atau mungkin ada topik ulangan. Jadi tunggulah dalam grup masing-masing. InsyaAllah saya akan stop dulu kat sini. Terima kasih kepada yang hadir sampai ke hujung usia hujung usia hujung usia Zoom ni lah. Okay, jadi segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kepada anda semua kalau ada tersilap faham, ada tidak faham ke, tersilap cakap ke, yang mana ketahuan, sebab semuanya tidak disengajakan. Okay, jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan juga tu kat dalam grup tu. Okey, untuk RM39 Lite tu bukan sebulan sekali, setahun sekali. Keahlian tu untuk setahun.